Saya tak share screen lagi kan? Belum. Okay, argument. Kan yang if Z equal to A plus BI. Bawah. Aduh. Yang ni. Ah. So, in each part, solve for Z. Okay. So, ya boleh macam ni. Okay. So, dia kata solve for Z. So, now, okay, apa idea kat sini? Apa problem kat sini? Idea kat sini, benda ni kita tak boleh nak simplify lagi. Okay? And then, the next idea adalah macam mana nak simplify the division. So, kena conjugate them first. We need to conjugate first. But, this form is not in the what? In the what can I say? In the A plus BI. Sebab once A plus BI baru kita macam boleh mudah sikit lah kita punya calculation. So dia kata Z is equals to A plus BI. So we just put A. Dia actually the mathematics only copy and paste lah. Copy and paste. You know copy and paste? I plus Z. So you copy and paste the Z here. Okay, you copy and paste the Z. Z is A plus BI minus 3I over I plus A plus BI. Okay, and then this ada bar kat atas. Alright, so you make sure the term yang kita ada masukkan dalam bentuk ni. Okay. So, bila kita tengok macam masih lagi susah, is same, kita boleh ringkaskan kepada A plus B minus 3 factor of I square root and then equals to A plus B plus 1I. Tapi masih lagi macam tak boleh nak menjawab soalan dia. So actually apa soalan dia sebenarnya? So why not if kita naikkan benda ke atas. So Z minus 3I Okay, Z minus 3I and then kita ada bar equals to 4. Kita naikkan ni ke atas. So I plus Z. Okay, I plus Z. So okay, apa properties ni? Apa properties kat sini? So kalau kita tengok
Kalau kita tengok properties, addition, ada tak kat sini dia bagi properties? Okay. Kalau tambah-tambah maka kita just easily to simplify lah. So meaning here kita akan ada, so kita apply this properties, okay? This properties. So kita nak pecahkan bar kat atas ni. So what will happen? We will have z bar minus 3i bar. Okay, dapat? Okay, and then kat sini kita 4i 4i plus 4z. So macam mana kita nak keluarkan z? Kita tak nakkan ni. So kenapa jadi biru lah Okay, and then untuk jadikan conjugate z ni, z maka kita kena double conjugate dia. Dia akan jadi z tak ada atas Okay. 2 kali conjugate maka dia akan jadi z. So macam mana ni? Okay, tak apa. Still kita boleh try. Right. So sekarang kita ada this conjugate. Conjugate 3i. Conjugate 3i maka okay, conjugate apa konsep conjugate? Conjugate just imaginary part saja yang akan jadi plus bi. So conjugate dia akan jadi a minus bi. So in this case kita ada 0 plus 3i conjugate dia. So you akan dapat 0 negative 3i. So equals to negative 3i. So z bar minus negative 3i, okay, 4i plus 4z. So z bar equals to plus 3i equals to 4i plus 4z. So z bar equals to 4i minus 3i plus 4z. So kita ada 2 1i plus 4z. Okay, I plus 4z. So z, what is z? What is z? What is z? So kalau you nak tahu juga z tu berapa, kalau masih tak dapat jawapan, you masukkanlah z ni, the value of z. So conjugate value of z kita akan dapat negative 1 over 5i. Okay. Okay. So saya gunakan teknik substitution lah, sebab saya tak dapat nak expand dia. Saya tak dapat idea setakat ni nak expand secara lebih mudah. Okay, so katakan z adalah 1/5. Negative meaning the
The conjugate Z akan jadi negative 1 over 5I equals to what? I plus 4 1 over 5. Betul tak option pertama? So you akan dapat negative 1 over 5I, okay, equals to 1 plus 4, bukan 1I, okay, I 4 over 5I. So tak memenuhi lah. So negative 1 over 5I equals to 9 over 5I. So not equal. So salah lah option pertama. Option pertama salah. So let's say negative lah. Negative 1 over 5. So if the negative, so we have a negative. So the conjugate will be a positive. Positive. Saya buat tempat lain lah So conjugate dia akan jadi positive. So 1 over 5I equals to I. What is I? I maintain, copy je dulu. And then plus 4. 1 negative. Okay, negative 1 over 5 I. Okay. So kita tengok I over 5 equals to 1 minus 4 over 5I. So Ctrl Z. No. This is 1I. This is 1I. So kita akan dapat 5/5I tolak 4/5I. So you akan dapat 1/5I, which is equals to I over 5. So multiple choice kan? Senang lah. Dah ada jawapan. So inilah jawapan dia. Okay? Dapat? Yang penting you simplify, yang menyebabkan you boleh solve that kind of question. Sometimes daripada jawapan tu kita boleh dapatkan daripada atas, reverse operation. Okay. Ni jawapannya. So gitulah. Lagi. Okay, katakan yang ni kan. Yang ni kalau dia katakan okay, katakan the value here is negative. What should you have? What should you do? If the value is negative, meaning for example, we have cos negative 2 6 4 plus I sin negative 2 6 4. Apa maksud dia? What's the meaning of this negative here? Any response? Oh, dah naik dah kita punya ni attendance. Apa? Kalau negatif dalam ni, apa maksud dia? Come on guys. Nak ambil kelas dah ni guys. Kuadran ketiga. Quadrant. Berani gagal. Berani untuk buat mistake. You akan belajar something. Kuadran ketiga. Ya? Dia kat kuadran ketiga. Kuadran ketiga. Salah. Tapi it's okay. That's great. Sebab you berani untuk salah tu. Itu paling penting sebenarnya dalam belajar. Belajar, kita kena belajar untuk buat mistake. Sebab daripada mistake tu kita akan dapat sesuatu. Sebab kita dah cuba untuk berfikir. Okay. Apa maksud negatif? Memang dia kuadran ketiga. Dia kuadran ketiga ke? Okay, kejap. Salah. Dia bukan kuadran ketiga. Dia kuadran kedua.
Apa maksud negatif di sini? Guys, try lagi. Cuba lagi sikit. Salah jawapan tak apa. Saya tak buat quiz, tak buat apa pun. Saya tak bagi markah apa-apa pun. Saya just nak cuba melatih pemikiran supaya berfikir. Itulah mathematics. Kenapa negatif kat sini? Why? Jangan senyap macam ni. Respon. Dia tambah 360 meja. Lepas tu dapat 96 kuadran kedua. Boleh juga macam tu. Dia tambah 360. Boleh. So, apa maksud dia sebenarnya? Maksud dia bila negatif bermaksud direction. Okay, cubaan kedua dah betul. Bagus. Maksudnya itulah apa kita seni pemikiran lah. So, kita cuba and then at the end kita dapat idea. What is the idea of this question? So, kalau dia negatif meaning kita punya direction, kita punya pusingan. Biasa kalau 270 contoh macam mana ni? Okay, contoh 264 saja. So, biasanya kita akan dapatkan the angle dia daripada, kita start daripada sini. Daripada sini 360 and then pergi ke sini. Ini 180. Lepas tu tambah yang balance kan. So, dekat sini. Ni yang normal, yang positif. Okay, yang ni positif. Maksudnya from this side to this side. So, kita akan dapat 264. Tapi, kalau kita negatif bermaksud direction kita berubah. Okay. Kalau kita negatif, direction kita berubah. So, kalau kita ada negatif 264, so apa yang akan berlaku? Okay, apa yang akan berlaku? Direction kita start tempat yang sama tapi direction kita berbeza. Kita akan reverse direction dia. Okay, 180. Okay, kat sini. And then kita kat sini. So, kita akan dapat negative. This is negative 264 degree. Yang mewakili this point lah. So, the theta dia. So, theta dia kalau kita nak senang kira lah. So, inilah. So, that's why 360 tolak 264. Inilah theta kita. Okay. Boleh? Okay. Cuma soalan ni positif. Kalau soalan ni dia nak exponential form. So, exponential form apa kita perlu ada? Untuk soalan ini exponential form, idea untuk exponential form, kita kena ada angle and then kita ada arc. So, sekarang arc kita dah ada. Angle dia je lah. Kita kena tukar kepada dalam bentuk radian because of untuk soalan ni dia nak dalam exponential form. Okay. So, exponential form ni dia Z equals to E theta I. So, theta dalam radian. So, tukarkan 264
4 kepada radian. Macam mana nak tukar? So kita tahu 180 degree sama dengan pi. So 264 pi bahagi. Okay, ni kita darab. Cross kat sini kita bahagi. Okay. So bahagi 180. And then you masukkan dalam calculator, you dapat berapa fraction dia? Kita tak ada calculator sekejap. So dia akan jadi 90. Ni 1, 3, 2 pi. So yang ni still boleh kecilkan lagi. Sifir berapa tu? Nah, cuba seorang masukkan dalam calculator. So jawapan dia 22/15. So dia akan dapat 15. Ni akan jadi 15. 22/15 pi. Simplify lah daripada sini. Okay. Right. So masuk dalam calculator je lah kan. Okay. Lagi ada soalan lain tak? Lagi yang confuse. Okay. Tak ada dah, boleh balik cepatlah. Tak ada dah. Ada soalan lagi tak? Ada. Mana? Sekejap. Tutorial ke soalan kuis? Kuis. Soalan yang 4 terakhir. Yang ni ke? Betul. Okay, first of all kena simplify dulu the power I power ni. I power. So you simplify. Okay, you simplify I power. So I to the power of 9. You dapat berapa? So 9 divide by 4, you dapat 2, kan? So 2, 8 minus, you akan dapat remainder 1. So you akan dapat I 4
I 4 and then you dapat remainder 1. Kenapa jadi macam ni? Because of the law yang kita ada. Kita ada law dia. Apa law kita ada? Law dia AM times okay, AM plus salah. Saya buat macam ni. AM1 plus AM2 plus AM3 equals to AM apa ni? Equals to what equals to M. Okay. Dia macam ni. Maksudnya macam ni. Payahlah macam ni kan. AMN plus equals to AM1, AM2, AM3. Darab. Okay. Kalau dia minus AM1 minus M2 plus M3. So, apa yang kita ada? AM1, AM3 divide by AM2. Kalau kita ada AM1 times M2. So, apa you akan dapat? You akan dapat AM1 darab AM1 darab AM1 darab lah sampai satu sehinggalah term terakhir dia AM1, di mana term terakhir dia bergantung kepada this term, jumlah dia adalah M2 terms. For example, A3 to the power of 3 square. So you ada 2. So you repeat 2 kali. A3 Okay. Kalau A to 3 to the power of 4, apa yang akan dapat? 4 kali benda yang sama. A to the power of 3, A to the power of 3, A to the power of 3, A to the power of 3. Okay. Make sure benda ni berada dalam kepala you. Jangan confuse. Ramai yang salah mengira benda ni. Okay. So, from this law, daripada this law, so dia menepatilah apa yang saya ni, sebab bila saya tambah benda ni, okay, bila saya tambah 4 tambah 4 I 4 tambah 4 tambah 1, betul? So you akan dapat apa tu? I 4 tambah 4 8 9. Jadi betul lah, saya punya pecahan ni betul. That's correct. And then once we confirm we follow the right rules, so what should we do? What should we do is simplify. So I to the power of 4, I to the power of 4 you akan dapat, so I square you akan dapat negative 1 I square, I to the power of 4 equals to negative 1 negative 1. So dapat 1. So 1 times 1 times I. So you dapat I. Okay. Ingatlah F4 tu I 1 lah sebenarnya. Okay. I5. I to the power of 5. So I to the power of 5. We have I4. Okay, kalau kita 5 divide by 4, 1, 5,
4 minus 1. So balance dia ada 1. So balance dia ada 1. So that is I. So I4 is 1. So this still I. So this is I. Okay, so masukkan dalam P equals to I to the power of 9. I. Okay, I. And then we have I to the power of 5. I to the power of 5. Okay, 1 minute. I to the power of 5, kita dapat I. Okay, kita dapat I. And then bracket 2 minus 3I. Simplify lagi. So, you akan dapat 2I minus 3I square. So, I square equals to negative 1. So, I over 2I minus 3 negative 1. So, apa yang you akan dapat? I equals to 3 plus 2I. Dapat dalam bentuk A plus BI tak sekarang ni? Dapat tak? Kelas, dapat tak? Suara. Dapat tak? Kenapa kat kelas you all saya dapat? Belum. Memang belum pun. Okay, so kita belum dapat dalam bentuk A plus BI. So, dia bukan lagi dalam standard form. So, what should we do? Sebab dia melibatkan division, maka kita conjugatekan dia. Conjugate bermaksud sebenarnya kita darab 1 je sebenarnya kan. Saya dah beritahu kan. Kita darab 1. Cuma, bila kita darab 1, kita ambil conjugate yang kat bawah. So, bila kita darab 1, jadi 3 tolak 2I. Okay, kita pastikan the correct conjugate. And then 3 tolak 2I. Copy je. Okay. Benda yang sama. So, ni adalah sebenarnya 1. 3 tolak 2I bahagi 3 tolak 2I. Sama dengan 1. 5 bahagi 5 sama dengan 1. Samalah juga ni. 4 bahagi 4 sama dengan 1. This is 1. Anything darab 1 benda yang sama. Cuma bila kita conjugate the complex number, dia berubah bentuk. Padahal dia nombor yang sama. So, first thing first, kita darab masuk. Jadi 3I. Darab masuk sekali lagi. Negative 2I square. Divide by, okay, 9. Minus 6I, and then plus 6I, and then minus 4I square. Okay, 4I square. Okay, so simplify. Kita akan dapat 3I tolak 2 negatif 1. Sebab I square, okay, ingat I square sama dengan negatif 1. So, kita masukkan negatif 1. So, 9. Yang ni dapat negatif 4, negatif 1 masuk dalam. Okay, so the next is kita akan dapat 3I tambah 2 bahagi dengan 13. Okay, bahagi dengan 13. Bermaksud kita boleh pecahkan jadi 2 bahagi 13 tambah 3 over 13I. Okay, ingat boleh? So, you kena ingat, benda paling you all kena ingat adalah kalau 13 bahagi 3I tambah 2, dia adalah salah. Dia bukan sama dengan 13/3I
tambah 13/2i. Salah. Okay. Yang ni solution dia 13/3i plus 2. Sebab dia imaginary part kat bawah. So you kena conjugate. So negatif 3i tambah 2. Negatif 3i tambah 2. Proses baru you boleh simplify. Make sure yang ni you clear. Ramai sangat terpesona dengan ditipu oleh visual. Okay, visual. Nampak macam sama, lebih kurang, rupanya tak. Alright. Sama juga matahari. Kita nampak matahari tu besar, kecil je. Rupanya matahari tu besar. Kenapa kita salah menilai? Sebab kita terlampau kecil untuk melihat benda lebih besar daripada kita, yang sangat besar. Okay. So biasanya kita akan tertipu dengan visual kita. Visual apa yang kita lihat. So that's why dia ada hikmah. Okay. Melihat dengan hikmah tu. Okay. Tazkirah pula pagi-pagi. Alright. So next. Dapat tak? Dapat? Clear tak?